Dosa jangan diremehkan. Dosa jangan diremehkan, walaupun kecil. Kecil cara kecil, besar cara besar. Dosa kecil banyak akan jadi besar. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat dia. Dia kata setiap seseorang muslimin muslimat jangan sekali-kali meremehkan tentang dosa. Jangan kata tak apalah, itulah, ini tekan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kamu hindarilah meremehkan dosa. Sesungguhnya orang-orang yang meremehkan dosa seperti kaum yang berada di sebuah lembah. Kemudian seseorang datang membawa sebatang kayu. Kemudian datang lagi seorang bawa sebatang kayu lagi. Sehingga kayu-kayu tersebut mereka memasak roti. Sesungguhnya orang-orang yang meremehkan dosa, bila masa dicabut nyawanya, maka dosa-dosa itu akan mencelakakan hidup. Allahu akbar. Naudzubillah. Dia dosa ni bukan saja kita tak sedar. Kalau saya contoh, minta maaf banyak-banyaklah kalau malam ni saya pun kena-kena dia sebab dia nak jadi dosa tu, dia ada benda dia. Dia tidak datang ketuk tak. Dia mesti ada benda. Contohlah, kunci kereta kan. Kunci kereta ni bergerak pada masa nak start kereta bergerak. Tak ada kunci, tak start. Saya pun begitu. Dia nak datang nak memulakan tu, start kereta sampai ke rumah, kunci ni minta maaf lah tak disangkut ke tempat kunci. Bagaimana orang yang ditakdirkan, orang yang mempunyai sifat, kalau dia balik ke rumah kunci ni tidak sangkut bertempat kereta, tempat kunci, dia pergi campak je kata atas kursi, campak atas kursi. Di situ dah mula dah. Dia tak jahat di masjid, dia tak jahat di masjid, dia tak jahat di rumah, dia tak jahat di mana, tapi dengan kunci dia jahat. Allah, dia campak, dia baling. Kadang-kadang dia campak tu tidak ikut ini, benda ni akan pergi ke tempat tu mah, dia pun tak tahu. Inilah mula daripada sifat ini. Sedangkan orang yang meletakkan kunci ni, tempat kunci, tertibnya itu yang Allah berikan dia pada itu dah. Allah larikan dia, Allah terus lalu, Allah tu elakkan kau berdosa tu. Bila orang ini bersifat macam ni, Allah tak masuk campur, maka dia akan membuat dosa disebabkan tidak menghormati, tidak ada tertibnya diri dia tu. Sebab tidak tertib itu, maka datanglah, mulalah perkara besar akan tiba, iaitu dosa. Itu dia mula tu, dia tak masuk orang, dia tak kenal orang, dia tak kata orang, dia tak kerja orang, tak. Tapi nak memulakan
Itulah perkara yang telah dikatakan bahawa sesuatu yang boleh mudaratkan hidup ini, kita jangan cuba buat perkara itu sehinggalah Allah tengok kita walaupun di mana berada, kita tertib meletakkan sesuatu perkara dalam keadaan kehidupan kita. Itu dia. Satu. Yang kedua, pernah pergi haji. Ini orang LGBT ni. Orang LGBT. Dulu pondan aja orang cakap. Dulu pondan je, sekarang LGBT. Satu kali 3 orang pergi Mekah. Pergi Mekah. Pihak tabung haji, tak apalah di sini, tak apalah diikutlah. Dia tak kena pakai apa-apa lagi. Sampai dia pergi Mekah, dia tak nak pakai ihram tu. Dia nak pakai macam perempuan. Allah. Konseling dia pun. Itulah. Tak apalah dia nak pergi Mekah. Yang menjadi masalahnya, letakkan sebilik dengan orang lain. Ketiga-tiga ni, orang lain tak pernah duduk ke bilik tu, tak berani duduk bilik tu. Dia kata kedapatnya asingkanlah orang ni. Maka asingkanlah orang ni di tempat bilik khas dia. Alhamdulillah dia pergi haji, tapi caranya tu dia berubah. Pergi sana rupanya di sinilah dia pun nampak. Kita nampak bagi orang yang ada masalah, nampak. Maka perubahan dapat ada pada diri dia. Jadi kita rasa kita bahawa di Mekah ni tempat membuat perubahan. Adakah di Mekah aja? Dah, di masjid tempat perubahan. Ya. Sebab itu bila kita bercakap tentang bagaimana kita menghindarkan dosa ini, kita mesti ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya diharamkan rezeki seseorang hamba disebabkan karena dosa yang menimpanya. Kecil je rezeki dia dah tak dapat. Di sinilah kita rasa kalau kita sedikit mencemarkan perkara berkenaan agama, kita hindarkanlah supaya kita dapat bersama-sama bersyukur. Yang menyebabkan dosa ni 3 perkara: perkataan, qaulin, wa fi'lin, perbuatan, hati dosa. Perkataan ni dia tak apalah, dia cakap apa dia cakap tu. Perbuatan ni dia tak sangka perbuatan itu macam orang minta maaf lah cakap, maka pergi ke ke Batu Kek pakai macam India juga. Perbuatan dia tidak, tapi dia pakai macam India juga. Tak boleh gitu. Hati dia tak berasa, tapi jeling je dia cukup dah. Dia tak di jeling tu bermakna hati dia dah rosak tu. Kalau punya kata dia tengok orang tu tak guna punya orang, dah hati je, dia tak cakap tu dah habis. Sebab itu kita dosa ni halau tu benarnya. Dia tidak melekat, dia mengasingkan kebaikan tu, dia asingkan dia. Sebab itu bila mana orang berdosa, ada pada dia dosa, selalunya akan kekal sedikit demi sedikit dia akan
meninggalkan perkara yang baik. Itu dia. Perkara yang baik ini kekal, perkara yang tak baik Allahu Akbar. Sebab itulah kita bila mana kita mengamalkan sesuatu, amallah dengan amal 3 perkara ni: perbuatan, amalan dan juga hati kita. Hati kita biarlah kita adakan, kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba letakkan diri kita ini sebagaimana Allah nak kita ini sebagai hamba-Nya. Jangan kita biarkan begitu. Jangan kita rosakkan hati kita. Jangan kita rosakkan perbuatan kita. Jangan kita rosakkan kata-kata kita. Walaupun kata-kata itu menyebabkan isteri kita tak marah apa pun. Tetapi perkataan itu kasar dalam keadaan apa pun. Sebab itu kita na'udzubillahi min zalik. Biarlah kita ni duduk dalam keadaan betul, dalam keadaan jelas kita buat. Kita tidak melakukan kata-kata itu menyakiti hati seorang. Kita perbuatan itu perbuatan menyerupai dengan orang kafir. Tidak berkatakan dalam hati kita berkata dengan kata sesuatu yang bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita apa dia dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, intajatanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu di tempat yang paling baik, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh dosa besar, dosa kecil akan hilang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa dosa besar? Syirik pada Allah pertama sekali. Persyirik pada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan. Kalau kamu dah jumpa dengan Allah, buatlah amal soleh. Amal soleh menentukan kejumpaan. Siapa dia jumpa dengan Allah? Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Jangan kata dia jumpa Allah, belum tentu. B kata dia jumpa Allah, belum tentu. C kata dia jumpa Allah, belum tentu. Orang yang tak berkata jumpa Allah itu, kemungkinan dia akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perhati, fokus ke dia. Fokus ke dia. Biar Allah perhati kita. Perhatikan kita ini, di mana kita berada. Pastikan kita redha Allah tercari dan amal soleh kita buat, dan jangan syirik padanya. Bahawa perbuatan syirik itu perbuatan jangan jahat pada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kalau sebab syirik, kita akan melakukan satu perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jauhkan. Yang kedua, jangan tinggal sembahyang. Allah, dosa besar. Umur 16, daripada kecil kita tengok jangan tinggal sembahyang. Sesusah mana pun sembahyang, jangan kita buat. Jangan kita leka. Yang menyusahkan kita tu bagaimana kita kadang-kadang kita ni, minta maaflah, sembahyang tapi lewat sangat. Zuhur masuk pukul 1.20 misal, sembahyang pukul 4. Asar masuk pukul 4.20 misal kata, sembahyang pukul 6.30. Maghrib masuk pukul 7.20, sembahyang pukul 8. Jangan. Sebab itu sembahyang ni dapatnya duduk di masjid, selamat kita. Kalau lambat sembahyang tu, Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik.
Satu lagi menyebabkan kita lambat ni, di rumah kita tu banyak benda dia nak alih aja. Itu sebabnya nak alih ini, nak alih ini, nak alih. Dah 20 minit tu lari. Dia Allah nampakkan benda tu peliknya. Pasal apa gelas ni tak sini? Letak. Pasal apa botol tak sini? Dia nak letak aja. Pasal apa baju letak situ? Padahal ni dia kalau dia buat sembahyang, lepas sembahyang baru letak, tak apa. Ini dia lambat dia sebabkan harta. Pasal apa dia besar apa? Pasal apa telefon berbunyi situ? Dia datang tu, dia datang. Sebab itu harta ni dia datang dengan keadaan kita dalam keadaan leka. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya kita jangan leka dengan harta, kerana harta itu melalaikan kita. Bahawa kita hidup ini. Yang ketiga, akhlak. Yang menyebabkan kerusakan akhlak. Maaf ya, gelas ni kita letak, apa kita rasa? Takut apa? Takut pecah. Gelas ni kalau tak pecah, mungkin kita campak supaya bola, dia tak pecah, kita tendang. Gelas ni oleh kerana gelas takut pecah. Bukan begitu Allah, bukan begitu. Gelas ni kalau kita letak dah, Bismillahirrahmanirrahim, aku letak engkau ni dalam hati, bukan untuk pecah, tapi tertib hidup aku. Tertib hidup aku. Aku tertibkan hidup aku. Itu dia niatnya. Tak boleh kita takkan kalau aku campak pecah. Dah. Bukan kerana campak terpecah, kerana letakkan itu satu tertib, dan Allah melihat ketertiban itu, Allah beri kita sesuatu yang dikehendaki oleh kita. Bukan dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh kita. Jaga, jangan ingat sesiapa yang membuat baik, Allah akan beri sesuatu yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Apa yang Allah beri, dia tak tahu. Siapa yang buat baik, Allah akan beri sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, ramai orang buat baik. Supaya minta maaf lah, kalau saya buat contoh, supaya orang sembahyang Jumaat kan, kalau 27 rakaat tu nampak dalam poket duit 27 ringgit, hai pergi dia pergi masjid, tengok duit dalam poket 27 ringgit. Tak pergi masjid, tak ada dalam poket 27 ringgit. Mana nak pergi? Kalau nampak itu, ramai orang pergi masjid. Saya percaya. Sebab itu kita nak tengok orang pergi masjid, orang Muslim, orang Islam yang betul-betul taat pada Allah. Cuba tengok, kata dia, pada masa sembahyang subuh. Sembahyang subuh, alhamdulillah, kita orang yang bersembahyang subuh dapat melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak ni bukan kita tak tahu akhlak, tapi kita tak meneliti perkara-perkara yang dikatakan akhlak tu. Kekuatan kita jarang.
kita sama manusia, akhlak ni dia dosa ni dia ada pada manusia, ada pada Allah. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah cukup mudah kita bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, habis kalau sekejap. Macam tengok TV, tengok ada gambar tak sikit, kita pun astagfirullah beralih. Jangan astagfirullah pergi tengok dah, tak boleh. Astagfirullah tu beralih ke muka tu. Kalau astagfirullah tetap je tak ada ali. Ini menunjukkan maknanya kita ni jaga betul. Jangan astagfirullahalazim balik dan astagfirullahalazim balik, kita dapat satu benda. Dengan sebab itu kita ni hidup dalam ini berjaga-jaga dan kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya dosa itu tidak ada pada kita sedikit pun, kerana dosa itu amat berbahaya kepada tiap-tiap seseorang walaupun kecil. Sembahyang lagi apa tu? Kita jangan tinggal sembahyang. Lagi apa kita ni? Jangan apa? Jangan tinggal sembahyang jangan lewat. Yang kedua, dosa ni dosa akhlak. Yang ketiga, dosa sesama manusia. Dosa dengan Allah mudah, dosa dengan manusia kita minta dengan manusia. Manusia dengan manusia jarang bermaaf. Allah na'udzubillahi min zalik. Kita manusia, sebab itu kita di masjid kita ni alhamdulillah orang sembahyang sama-sama berjamaah, sama-sama bersalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salam kita tu kena tangan kawan tu, hilang dosa. Allah, hilang satu dosa, datang tu pahala. Allah, datu dosa hilang, satu pahala datang. Itulah kehebatan ni orang duduk dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan kita? Lagi 10 minit lagi. Adapun tentang dosa yang kita tahu, dosa yang kita tak tahu. Dosa kita tak tahu, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata, wa nadha'al mawadinal qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasangkan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak rugilah seseorang yang sedemikian dia jika amalan itu hanya sebesar biji sawi, pasti kami mendatangkan pahala dan cukuplah kami membuat penghitungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita buat wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana kamu membuat amal ibadat besar baik, kalau kamu sezarah sekalipun kami lihat, kata Allah, walau kamu buat dengan sezarah kejahatan, kami juga akan lihat. Di sini kita nampak bahawa Allah ini Maha Pengasih. Pengasih pada kita. Kalau kita duduk kekal dalam amal ibadat, Allah sayang kita. Jangan kita elak-elakkan. Kalau kita duduk dah kekal dalam bercakap benar, Allah sayang kita. Allah tidak sayang kepada kita kalau kita keras pada sama manusia. Kita keras sama manusia.
Kita bercakap jahat pada manusia. Manusia yang baik, kita akan buat baik. Manusia yang jahat, kita buat baik. Manusia jahat, kita buat baik. Manusia jahat, baik, kita buat baik. Semuanya. Sebab itu bila Rasulullah SAW kata, jangan kamu mengata sesuatu tu. Jangan. Jangan kita sak pada orang tu, jangan. Yang kita nak mengatakan dosa itu, kita tidak tahu pada masa bila kita mati. Dosa tidak menentukan kita bila mana masa kita mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati kita amat besar artinya. Amat besar artinya. Kalau kita tak bersedia daripada sekarang, jangan. Minta maaf saya cakap, kita bersedialah daripada sekarang. Tak salah kita bersedia sekarang menghadapi mati. Kita tetapkan diri kita ini, mati adalah kewajipan bagiku. Aku akan hadapi dengan kematian. Walaupun mati itu aku benci, aku pun jangan benci dengan mati. Jangan benci dengan mati. Mati akan mati. Kita tak akan mati. Kita kawan dengan mati. Tapi persediaan kita untuk menghadapi mati, itulah yang besar yang kita lakukan sebaik-baiknya. Bahawa kita ini tidak mensyirikkan kepada Allah, taat kepada Allah, puasa kita, zakat kita, semuanya. Sebab itu kita lakukan amal ibadat ini bukan kerana apa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahawa sembahyangku, ibadatku, puasaku kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Semua sekalinya apa kehendak Allah kita akan lakukan, walaupun kita mengucap tasbih subhanallah, sudah cukup bagi kita. Alhamdulillah, sudah cukup bagi kita. Astaghfirullah, sudah cukup bagi kita. Alhamdulillah, sudah cukup bagi kita. Sebab itu sepanjang perjalanan kita, jangan lupa 3 kul kita amalkan. Sepanjang perjalanan tinggal lupa 3 kul. Nak tambah satu lagi, qul ya ayyuhal kafirun, tak apa, tambah kul. 4 kul dalam hati kita. Dan jaga kalau kita sembahyang seorang-seorang, ya, sembahyang seorang-seorang, Fatihah dengan ayat kursi jangan lupa. Di akhir sembahyang kita sembahyang, bila kita siap sembahyang nak cepat macam mana pun, Al-Fatihah dengan ayat kursi jangan lupa. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu jangan. Kita ulang 3 kali. Kekuatan di situ. Kekuatan di situ. Kita jangan jangan lupa wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Fatihah, angkatlah bau bedah. Itu kekuatan yang ada pada kita. Semasa kita menghadapi, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Aminlah sikit. Lambat mananya. Ada orang minta mati begini. Ada saya persoalan, lepas tu saya pergi ceramah di tempat. Dia kata kalau kita minta mati di Mekah macam mana? Kata saya, orang mati di Mekah memang istimewa, mati Madinah istimewa. Kita nak mati di mana pun kita akan mati. Tapi jangan lupa kita minta dengan Allah. Dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku di tempat yang paling mulia di sisimu. Itu kan. Paling mulia di sisimu. Itu dia. Mati tak sah. Bermakna dia mati itu alhamdulillah. Nak mati dalam sujud, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kalau mati dalam sujud memang lain tu lah. Kalau ada rakan kita dalam satu masjid, dia mati dalam sujud, dengan kita masuk surga. Dengan kita masuk surga. Dia tanya, mana gambar Nabi Zakaria tu? Dia tak nampak gambar Nabi Zakaria. Dia tanya, mana gambar Nabi Zakaria tu? Mana bulan tu? Mana tu bulan, mana budak B tu, mana C tu, mana D tu, mana, semuanya akan jadi. Itu untungnya kita ni duduk dalam satu saf, satu baik. Satu lagi, kita dosa kecil ni, dosa kecil lah. Kita jangan melangkah bawa orang di depan masjid masa maghrib Jumaat. Betul, kita sembahyang belah kanan, tapi di belakang langkah bawa orang. Kita nak rebut depan. Tak usah. Itu pun tak betul. Jangan kita rempuh orang dalam keadaan yang tu. Minta izin dengan Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita letakkan diri kita ini dalam keadaan yang betul-betul Allah lihat kita, tidak ada benda yang menyebabkan untuk masuk neraka Allah. Tidak ada sebab nak masuk. Tidak ada sebab kita nak masuk neraka Allah. Allah dah beri dah jalan bagaimana kita ini. Tak patut kita buat dosa ni. Sedangkan dosa tu Allah tak marah. Ini yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah Akbar. Semoga Allah membuka pintu syurga kepada kita. Kita nampak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita berada, di mana kita jangan lupa dengan Allah. Allah ini yang meletakkan kita. Kalau kita sampai ke tempat tu, kerana Allah. Kalau kita tak sampai ke tempat tu, kerana Allah. Kalau kita tak kerana Allah. Semuanya Allah kena. Jangan kita marah ke anak sebab kunci tertinggal. Ada sebab. Pasal apa kunci? Jangan. Kita nak kata, ada kita marah ke isteri kita, tinggal rumah kerana terkunci. Ada sebabnya. Jangan kita marah. Jangan kita marah dengan itu. Sebab kekuatan kita menahan keadaan itulah Allah beri satu kenikmatan hidup kita. Jangan kita buat satu benda. Itulah dia kita dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dia sambung sikitnya. Allah beri firman, dia kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Takut pada Allah, Allah beri pada kita jalan keluar. Apa kita boleh nak, mesti Allah keluarkan kita. Kita nak bangga, tak kena kita. Allah keluarkan kita, pasti kita percaya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah keluarkan daripada malapetaka yang ada pada kita yang aku, dan memberikan rezeki Allah beri kita rezeki pula. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu tahu, kita pun tak tahu. Sebab itu kita jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat sikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Tapi jangan lupa satu benda. Kalau kita ada lebih, jangan lupa satu benda. Anak yatim. Anak yatim. Jangan kita perhati saja anak yatim. Cubalah kita ikhtiarkan dia. Campakkanlah seberapa kita ikhlas hati kita. Allah tahu hati kita dengan anak yatim hampir dekat. Allah tahu hati kita dengan anak yatim, orang yang kesian ke anak yatim. Allah tahu hati kita, bagaimana hati kita usap kepada anak yatim. Kerana kita tahu sikit bagian kita gini, kita campak sedikit ke anak yatim. Allahu Akbar. Tuhan memang tahu segala-galanya. Jangan kita buat tak tahu. Dengan anak yatim jangan kita buat tak tahu. Jangan. Kita mesti ingat sebahagian dia anak yatim. Anak yatim ni, Allahu Akbar, Allah pelihara orang yang menjaga anak yatim. Sebagaimana apa yang dikenaki oleh Allah, kita akan pelihara anak yatim. Tuhan mengetahui segala-galanya, segala apa yang ada pada kita, apa yang ada pada manusia. Walaupun sedikit kita sedekahkan kepada anak yatim, kita berikan kepada anak yatim, jangan kita minta balasan, tapi
balasannya Allah akan beri pada kita apa yang kita nak. Apa yang kita nak Allah beri, tidak sebagaimana kehendak kita Allah beri, mungkin lebih lagi daripada apa yang kita beri pada anak yatim. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini sama-sama kita buat amal ibadat, jauhkan sedikit dosa walaupun kecil. Jangan kita campak, jangan kita buang, jangan kita sentuh, jangan kita remehkan kecil itu, bahawa itulah kekuatan ada pada kita. Mudah-mudahan Allah murahkan kita kekuatan supaya Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lakukan kita ini sebaik-baik manusia yang di akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam itu bagus. Jadi terima kasih pada malam ni, itu saja saya boleh bagi. Dan sekali lagi minggu bulan depan, bertajuk panjangkan solat, ringkaskan khutbah. Sembahyang kena panjang, khutbah kena pendek. Bukan pendek, maknanya ini Rasulullah beri pada kita. Sembahyang panjang, biarlah khutbah tu biarlah sama-sama kita baca, sama-sama kita lakukan amal insya-Allah. Jadi terima kasih sangat malam ni saja yang saya dapat beri. Tinggalkan dalam hati kita sifat, salah satu sifat yang sikit, jangan ada sifat takabur, sifat sombong pada diri kita dengan harta yang ada pada kita. Jangan. Itu ajalah. Itu aja saya ingat. Jangan sombong kita dengan Allah, jangan sombong kita dengan manusia, jangan sombong kita dengan binatang, jangan sombong dengan orang yang lemah, jangan sombong dengan orang yang kecil dengan kita. Kita hancur. Allah tidak parti kita kalau dia sombong dengan orang ini. Biar orang tu tak berbudi dengan kita, tapi tetap kita berbudi dengan dia, kerana kita ini seorang hamba Allah yang kita kehendaki diri kita bahawa tidak ada sesuatu yang akan menjaminkan kita ke dalam surga melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.